Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda mana lagi tentunya lah bernama TV. Dan tentunya lah juga malam ini kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah Pintar 30. Memacu sektor agro makanan. Dan bila kita bercakap tentang Pintar 30, ini sebenarnya ialah program inovasi nasional terjaminan agro makanan rakyat 2030. Dan kalau saudara bertanya apa sebenarnya Pintar 30, saya juga sebenarnya ingin tahu, dan sebab itulah kita ada tetamu yang akan memberikan penerangan dan juga pencerahan berkaitan dengan program Pintar 30 ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya seperti biasalah memperkenalkan tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan selamat datang semula dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Badrul Hisham Muhammad yang merupakan timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Datuk Syirkawi, orang lama, evergreen. Aduh. Semoga cukup makan. Makan tu cukup lah setakat ini. Ya, baik-baik. Okey Datuk, kita nak bercakap tentang isu yang saya kira cukup penting sebenarnya. Tetapi sebelum itu, atas keizinan Datuk jugalah kita dibenarkan, sebenarnya anda dibenarkan sebenarnya untuk memanggil kami di ruang bicara ini untuk bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincang hari ini. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda di 03-2604-0155 dan satu lagi talian ialah di 03-2694-0155. Jadi macam saya katakan, ini merupakan sesuatu yang menarik sebenarnya dan kita perlu mendapatkan pencerahan daripada tetamu kita yang berbahagia, Datuk Badrul Hisham. Bila kita sebut tentang Pintar 30 ini ataupun program inovasi nasional terjamin agro makanan rakyat 2030, apa sebenarnya yang mencetuskan idea ini? Apa yang memberi inspirasi kepada kementerian sendiri untuk mengadakan ataupun melancarkan program Pintar 30 ini, Tok? Baik, terima kasih Datuk Syirkawi. Terima kasih banyak para penonton. Sebenarnya ini merupakan refleksi daripada oleh KPKM, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan terhadap aspirasi kerajaan baru yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang ke-10. Saya masih ingat dalam salah satu antara ucapan awal Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila mengambil tampuk kepimpinan negara, beliau memberikan suatu gesaan ataupun ingatan kepada semua, terutama kami penjawat awam, untuk kita mula bangkit, melakukan perubahan dalam kepimpinan, dalam pentadbiran kerajaan, apalagi dalam keadaan negara sedang membina semula ekonomi yang runtuh akibat daripada pelbagai krisis dunia atau krisis dunia, pandemik COVID-19, faktor 3-4C, konflik, krisis dan juga climax. Dan kita tidak boleh bekerja dalam keadaan biasa. Business as usual tak lagi relevan. Jadi BM minta supaya kita berubah daripada contentment culture, budaya selesa, kepada suatu gerak kerja baharu yang berani menampilkan perubahan, yang berani berubah daripada keadaan biasa kepada keadaan yang lebih luar biasa. Jadi kita memikirkan apakah bentuk sumbangan, bentuk pendekatan yang patut kementerian kami ataupun warga di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, sedangkan kita mempunyai misi besar. Misi kita ialah food security ataupun keterjaminan makanan. Jadi kita memikirkan kita perlu berubah daripada reaktif kepada proaktif. Kita perlu mendahului masa, mendahului tindakan dalam gerak kerja dalam apa jua keadaan. Jadi kita mula membawa satu budaya baharu di
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, di mana semua lapisan warga diminta untuk lebih bergerak secara lebih proaktif. Jangan tunggu disuruh baru nak lakukan sesuatu. Tidak. Kami mendepani, kami memikirkan, mencari penyelesaian kepada isu-isu rakyat, masalah-masalah yang melingkari sektor agromakanan negara, dan kita come up with solution. Kita come up with propose solution to the top management. Kita mencadangkan penyelesaian kepada isu-isu yang berbangkit yang memerlukan tindakan. Dan selepas keputusan dibuat, kita akan melaksanakan berdasarkan kepada pertimbangan yang terbaik untuk kita menyelesaikan isu tersebut. Jadi konsep kerajaan Madani, Malaysia Madani, pembangunan Malaysia Madani yang bercirikan ataupun berinspirasikan kerajaan Madinah, Madinah. Ya. Kalau Datuk ingat, Madinah dibina tahun pertama Hijrah. Misi pertama Rasulullah semasa membina bandar ataupun kota raya Madinah ialah menyatukan umat Islam atas satu prinsip, iaitu food security. Menyelesaikan masalah kecukupan bekalan makanan Muhajirin dan Ansar. 3 tahun pertama Rasulullah dan sahabat berjaya menyelesaikan isu food security. Kita lihat zaman Rasulullah sudah diberikan keutamaan, makan dulu, cukupkan makanan, barulah kita dapat melaksanakan tugas-tugas lain dalam kehidupan. Itu pentingnya misi ini, dan sebab itu kita tidak berdiam diri. Bila PM kata berubah, kita bangkit dan kita membawa satu budaya baru dalam gerak kerja kita di kementerian. Sebelum kita bincang tentang Pintar 30, saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Datuk jugalah. Kalau kita lihat, Datuk menyentuh tentang food security, Datuk sentuh tentang bekalan makanan di negara kita ketika ini. Memang banyak rungutan yang disuarakan, pelbagai pandangan dan juga pendapat yang telah pun dimainkan dengan begitu meluas sekali di media sosial khususnya. Jadi apakah Datuk melihat ini juga sebenarnya antara faktor yang memberikan inspirasi, yang memberikan idea sebenarnya kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk memperkenalkan Pintar 30? Tepat sekali sebenarnya, sebab kita tidak boleh berdiam diri. Memang kita bergerak dalam constraint. Kita tidak mempunyai segalanya. Sedang sumber-sumber dalam negara kita juga terhad. Ada barang, ada bahan, ada sumber yang ada dalam negara kita, dan ada juga keperluan yang tidak ada dalam negara kita. Sebagai contoh, dalam pertanian, baja itu sangat penting untuk tanaman. Tetapi potasium, MOP, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat baja datangnya daripada negara blok Rusia contohnya, daripada negara-negara Arab, Israel, China. Jadi kita perlu membeli daripada mereka. Jadi bila membeli, memberikan tekanan kepada cost of production. Kosnya tinggi kerana kita terikat dengan tukaran asing, tukaran wang asing. Jadi kita perlu meimbangi keperluan makanan negara yang dihasilkan dalam negara dan yang perlu kita beli daripada luar negara. Ada bahan-bahan yang memang tidak mampu dihasilkan dalam negara, tidak ekonomi, cuaca tidak sesuai. Jadi kita perlu beli daripada luar negara untuk cukupkan bekalan. Namun begitu, secara umumnya, secara prinsipnya, tidak ada masalah bekalan makanan kerana diimbangi di antara local production dan juga importation daripada negara luar. Cukup untuk 32.5 juta, 32.6 juta rakyat. Dan juga kita memikirkan warga asing yang ada di negara kita, mereka juga perlu makan. Jadi sekitar 35 juta rakyat yang kehidupan yang ada di Malaysia cukup. Tidak ada isu bekalan. 8 komoditi utama yang menjadi perhatian kita, kita pastikan sentiasa berada di tahap yang terbaik. Bila Datuk sebut tentang bekalan makanan negara, kadang-kadang terfikir juga, sebelum saya datang ke program ini, sebelum saya dapat bertemu dengan Datuk Badu Hisham sendiri, selalu juga orang membandingkan situasi di negara kita ini dengan negara jiran, Thailand sebagai satu contoh yang baiklah. Kalau Thailand dikatakan boleh mengeluarkan bahan-bahan makanan yang mencukupi untuk rakyatnya, kenapa kita tidak dapat menandingi ataupun bersaing dengan Thailand itu sendiri dalam usaha pengeluaran makanan negara yang mencukupi untuk rakyat kita? Persepsinya cukup, begitulah persepsi kita dengar ialah Thailand terkehadapan dalam segala aspek pertanian. Realitinya, kalau kita lihat Global Food Security Index di ASEAN, Malaysia kedua selepas Singapura. Artinya Thailand berada di tangga ke-4 ke-5. Itu comparison berdasarkan kepada laporan oleh Global Food Security Index. Perceptionnya Thailand bagus, tetapi global rating menunjukkan bahawa kita lebih baik daripada Thailand dari aspek
Global Food Security Index yang menilai keseluruhan aspek pengeluaran makanan, penggunaan makanan dari berbanding di kalangan 10 negara ASEAN dan di Asia kita ke-8. Di ASEAN kita nombor 2 selepas Singapura. Thailand sebagai contoh beras, kita mengimport daripada Thailand. Thailand mempunyai 9 juta hektar sawah padi. Kita hanya sekitar 400,000 hektar. Jadi dari segi yieldnya kita lebih tinggi. Kita sekitar 4.8 tan per hektar. Thailand sekitar 3.5 tan. Tetapi mereka ada 9 juta ekar sawah padi. Jadi acreage-nya, keluasan tanah itu memberi kelebihan kepada mereka menghasilkan makanan yang ataupun produktiviti yang cukup tinggi. Satu lagi kelebihan Thailand ialah apabila sektor pertanian dinaungi oleh Raja Thailand. Jadi sebagai penaung kepada sektor pertanian, kelebihan banyak diberikan oleh kerajaan untuk mengutamakan sektor pertanian di Thailand. Sebab itu research mereka cukup maju, advance. Kelebihan cuaca yang mereka ada, yang mereka memiliki sumber air yang baik dan sistem pengairan yang cukup efisien memberikan kelebihan kepada mereka untuk menghasilkan bahan-bahan pertanian yang baik. Tapi dari satu ukuran, perceptionnya memang mereka lebih baik daripada kita. Namun comparatively, kalau kita lihat dari sudut laporan oleh Global Food Security Index, kita lebih baik. Dari segi teknologi bagaimana tu? Apakah Thailand jauh lebih advance jika dibandingkan dengan teknologi pertanian yang ada di negara? Saya tak nafikan Thailand ada kelebihan itu dan sebab itulah kita hasilkan pintar. Kerana pertamanya teknologi dihasilkan di lab. Research institution di Malaysia banyak, tetapi mereka tidak menyumbang kepada sepenuhnya kepada food security. Sebab itu kita bawakan konsep ini yang mana kita nak laksanakan semua usaha untuk membina kekuatan pengeluaran makanan negara melalui research and development. Kita perlu intensify kerja-kerja penyelidikan di universiti contohnya yang mendapat dana kerajaan yang agak besar dan mereka juga menerima dana daripada pihak swasta. Betul. Kerajaan kepada Kementerian Pertanian kita hanya diberikan sekitar 40 juta setahun. Tetapi kalau dibandingkan dengan apa yang diterima oleh Kementerian Pengajian Tinggi contohnya melalui Universiti 20 IPT, mereka menerima 450 juta setahun. Kalau kita boleh gunakan dana yang besar ini untuk kita positionkan semua research ataupun sebahagian daripada research itu untuk memberikan tumpuan kepada sektor pertanian, bayangkan bukan setakat Thailand kita boleh kalahkan, negara-negara lain juga kita mampu menempani cabaran itu kerana kita cukup kuat dari sudut R&D. Kerana hanya R&D adalah solution kepada produktiviti yang tinggi. Okey, kita nak tahu tentang program Pintar 30 ini. Jadi ialah tentang program inovasi nasional terjaminan agro makanan rakyat 2030. Mungkin kita dapat pencerahan daripada Datuk apa sebenarnya yang ingin dicapai melalui Pintar 30. Ya, zaman sekarang zaman madani pendekatan yang perlu kita bawa ialah pendekatan yang catchy yang boleh diterima mudah oleh rakyat, oleh orang muda khususnya. Dan saya masih ingat gesaan bukan saja oleh YAB Perdana Menteri ke-10 tetapi yang bahagian tansi KSN dalam salah satu sesi kami bersama dengan kepimpinan tertinggi negara. KSN lontarkan cabaran setiap kementerian, please come up with a creative idea how to serve the needs of Madani. Apa pengisian untuk Madani yang boleh diilhamkan oleh Kementerian Pertanian? Contohnya, kita sudah ada jualan agro Madani. Kita ada pelbagai program untuk support Madani. Tetapi untuk menyelesaikan isu struktural, isu asas dalam sektor pertanian memerlukan satu pendekatan yang menyeluruh, holistik. Dan kita tak boleh bergerak sendiri kerana seperti mana kata FAO, Food Agriculture Organisation, food security is a shared responsibility. Saya, Datuk Syekawi ada tanggungjawab untuk menyelesaikan isu food security. Dan atas prinsip itu, kita cuba gabungkan semua yang ada, semua sumber-sumber yang tersedia. Kita tidak perlu beli benda baru kerana sudah ada di depan kita pelbagai sumber yang boleh kita rangkumkan, kita collaboratekan untuk kita jadikan sebagai satu force yang kuat untuk kita menyokong pembangunan sektor agro makanan. Saya katakan tadi, di Malaysia ada 26 kementerian. Bayangkan dua kementerian bergabung, KM, Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan, bergabung dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Mereka ada 450 juta dana research. Kami ada 50 juta dana research. Sudah ada 0.5 bilion.
Kalau kita dedicatkan 10%, 15%, 20% daripada dana itu untuk menghasilkan kajian-kajian menyokong agromakanan ataupun food security, bayangkan setiap tahun berapa banyak penemuan yang kita mampu hasilkan dan apakah keperluan-keperluan struktural yang perlu kita selesaikan yang boleh dihasilkan oleh kumpulan-kumpulan the top brain in Malaysia. Kalau nak tahu, kalau kita nak lihat, nak cari orang cerdik pandai, mereka ada di universiti. Kita ada majlis profesor negara. Kita akan duduk dengan majlis profesor negara nanti. Mereka mencadangkan banyak solution kepada food security, termasuk white paper. Kita akan bincangkan nanti bagaimana kita boleh jadikan ini sebagai salah satu elemen untuk kita perkasakan lagi agenda ini. Di universiti ada, di IPTA ada lebih kurang 10,000 profesor. Setiap tahun mereka menghasilkan 200,000 graduan cerdik pandai dalam pelbagai disiplin. Dan mereka ini dalam keadaan sekarang sukar mencari pekerjaan. Jadi kita cuba nak tarik cendekiawan ini untuk mereka menceburkan diri dalam sektor pertanian, agriculture, menggunakan pendekatan terkini. Agroteknologi, kita menggunakan membangun agropreneur, usahawan tani yang boleh, yang celik IT, yang mampu menghasilkan production yang tinggi, high value, premium product yang ada market yang boleh kita ekspor ke luar negara, dan mereka mampu menjadi jutawan. Kalau di Australia, di Amerika, petani adalah jutawan. Di negara kita masih lagi petani penerima subsidi ataupun B40. Ini kita cuba rungkaikan melalui Pintar. Okey, satu persoalan yang penting dan menarik juga. Saya tertarik hati bila Datuk sentuh tentang untuk menarik minat generasi muda menceburkan diri dalam sektor pertanian itu sendiri. Rungutan yang selalu dibangkitkan ialah okey, anak muda bersedia sebenarnya untuk terlibat dalam sektor pertanian, tetapi persoalan yang selalu menjadi igawan kepada mereka ialah tentang bantuan dan juga subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Ada satu, sama ada mereka lambat menerimanya, dan yang keduanya ianya hanya diberi separuh jalan, kemudian mereka dibiar terkapai-kapai dan akhirnya mereka menarik diri daripada melibatkan diri dalam sektor pertanian. Sejauh mana betul ataupun tidaknya persepsi seperti ini? Ya, kita sebenarnya untuk makluman Datuk, kita cuba bergerak ke satu dimensi yang lebih baik. Bukan lagi nak menghasilkan usahawan belia tani yang terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan. Ya, bantuan dekat awal itu penting, perlu untuk mereka memulakan. Tapi bukan sepanjang masa mereka dibantu melalui subsidi, tidak. Jadi untuk startup, untuk memulakan bisnes, untuk mereka mendapat exposure, latihan, kursus, certification asas mereka perlu, dan kita boleh berikan kepada mereka melalui bantuan Jabatan Kerajaan. Kita sediakan matching grant, kita ada sediakan full grant untuk mereka, dan juga ada loan, soft loan yang kita sediakan untuk mereka. Sebagai contoh, di KPKM kita ada program agropreneur muda yang mana kita menawarkan ataupun diberikan peruntukan sekitar 15 juta setahun untuk kita bantu lebih kurang 700 usahawan setiap tahun, dan mereka diberikan grant, full grant 20,000 untuk startup memulakan tanaman cili fertigasi contohnya. First batch mereka dapat 20,000, mereka bangunkan fasiliti itu, dapat hasil, harvest, jual, modal itu dipusing balik untuk second batch, dan second batch itu mereka kena invest sendiri, sebab kerajaan sudah bantu berkat permulaan. Jangan dapat hasil pertama beli kereta baru ataupun kahwin baru. Itu yang menyukarkan mereka untuk bangkitnya. Fokus kepada bidang yang mereka nak usahakan. Mereka perlu memahami keseluruhan rantaian perniagaan tani itu. Mereka tidak boleh hanya ada kemahiran menanam. Mereka juga perlu ada kemahiran marketing. Mereka mesti tahu buat prediction, mesti ada tahu bagaimana nak buat business model mereka sendiri. Kerana kalau mereka hanya tahu menanam, bila sampai masa tuaian tidak ada pembeli, mereka frust. Akhirnya mereka give up. Ini yang berlaku kepada kebanyakan usahawan kita. Mereka belajar sekat jalan. Jadi dalam pertanian kita kena tahu semua, all rounder, daripada menanam, bagaimana nak menjual hasil, dan bagaimana nak memulakan semula farm preparation dan sebagainya. Dalam tanaman padi ada 10 rice check. Artinya kita kena buat every single step itu one by one, sehinggalah melengkapi keseluruhan rantai. Barulah kita complete sebagai seorang petani yang maju. Okey. Kembali semula kepada Pintar 30. Saya percaya ada lagi fakta-fakta menarik yang mungkin ingin Datuk kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita. Ya, Pintar 30. Kalau Englishnya smart.
Jadi kita bawakan perkataan pintar, program inovasi nasional, peringkat nasional. Ini MES punya level, keterjaminan agro makanan rakyat. Pintar 30 mensasarkan kita nak membangunkan sektor pertanian ini dalam tempoh 10 tahun sebenarnya. Membayangi ataupun untuk mira dasar agro makanan negara 2021-2030. Tadi pagi saya sempat menghadiri perasmian Energy Asia by PM. Kita bercakap tentang bagaimana dunia bergerak ke arah menangani isu global warming, GHG. GHG, pelepasan gas hijau ini banyak berlaku dalam sektor pertanian. 30% dikatakan adalah dikontribut oleh sektor pertanian. Dan kita tak boleh bergerak dalam nada ataupun dalam momentum yang sama. Kita kena mengubah cara kita bekerja supaya kita dapat menjaga alam sekitar dan kita menjaga menghasilkan kelestarian pertanian supaya generasi masa hadapan akan terus dapat menikmati kehidupan yang aman damai dan dapat menikmati hasil pertanian yang baik, yang bernutrisi untuk negara kita. Dalam konteks pintar ini kita mensasarkan kerjasama pelbagai agensi, pelbagai ministry, pelbagai institusi. Keywordnya ialah collaboration. Is a collaborative effort, concerted effort untuk kita achieve our mission towards ke arah keterjaminan makanan. Kalau Datuk ingat Yang Berhormat Datuk Seri Mat Sabu selaku Menteri, dia popularkan perkataan cukup dan jamin. Bekalan cukup dan dia dijamin kecukupan itu. Itu yang kita nak bawakan dan kita nak mantapkan melalui Pintar 30. Tanpa Pintar ini, kita alone, kita bersendirian. Saya nak sebutkan begini. Kalau Datuk tanya saya atau penonton tanya saya, berapa banyak peruntukan yang diperlukan untuk kita membangunkan dan menguruskan sektor pertanian? Jawapannya, kalau tanya saya nak berpuluh-puluh bilion setahun. Kerana terlalu banyak perkara yang masih perlu kita bangunkan, bina, kita modernkan dan sebagainya. Namun kita hanya diberikan sekitar 5 bilion setahun. Kita tidak mengeluh dan kita tidak komplain kerana itu kemampuan semasa kerajaan. Namun begitu, ada kaedah bagaimana kita nak mendapatkan ketidakcukupan tadi melalui collaborative effort, collaboration tadi di antara interministry. Sebagai contoh, setiap tahun kerajaan membelanjakan 300 bilion. 300 bilion setahun. Kalau tanya kami keperluan sekitar 15 bilion, artinya 5% daripada keseluruhan 300 bilion itu kalau diberikan kepada kami, bagi kami masa 10 tahun, insya-Allah kita self-sufficient. Beras cukup, ikan cukup, ayam cukup, segalanya cukup dihasilkan dalam negara. Tetapi kita tidak diberikan sebanyak itu. Tapi kita ada peluang. Melalui Pintar, kita boleh collaboration, research fund, kita boleh dapat sebahagian daripada MOSNI, daripada KPT. Kemudian kita perlukan smart farming, IoT, kita boleh dapat daripada universiti, UTM, universiti-universiti yang banyak menghasilkan cerdik pandai dalam bidang teknologi. Mereka mampu membantu kita meningkatkan kapasiti petani muda kita. Dan banyak lagi termasuk khazanah. Khazanah mempunyai dana impak 6 bilion setahun yang kita boleh manfaatkan, dan 1 bilion adalah untuk food and energy. Yang ini sedang kita rundingkan dengan khazanah. Bagaimana dana yang besar ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasiti sektor agro makanan di negara kita. Banyak lagi usaha yang kita boleh buat. Okey, Tok. Banyak lagi usaha yang kita boleh buat, tapi kita akan berehat dulu. Saya tahu Datuk pun perlu minum sebenarnya untuk membasahi tekak dan melegakan sedikit tekak. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini menyaksikan ruang bicara ini, jangan lupa kami, seperti yang kami katakan, anda juga sebenarnya diberi ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Dan ruang pandangan dan juga pendapat ini cukup penting sebenarnya, mungkin akan memberikan lagi input kepada Datuk Badrul dan juga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk memastikan bahawa Pintar 30 ini akan dapat dilaksanakan dan mencapai matlamat yang diinginkan. Apapun, kita berehat dulu buat seketika, kembali semula dalam ruang bicara sebentar saja lagi bersama kami di Bernama TV. Kita rehat dulu.
Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Pintar 30 memacu sektor agro makanan, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang berbahagia, Datuk Badrul Hisham Muhammad yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Baik, saya percaya banyak lagi perkara yang akan kita sentuh berkaitan dengan Pintar 30. Tetapi pasti apakah keyakinan yang ada dalam diri Datuk dan rakan-rakan di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bahawa sekiranya segala apa yang disebut ataupun dibangkitkan dalam Pintar 30 ini sekiranya mendapat support, sokongan daripada semua pihak, apakah Datuk yakin program ini akan dapat dijayakan sebenarnya, apatah lagi bila kita bercakap tentang keterjaminan makanan di negara kita ini? Ya, keyakinan saya memang memuncak. Sebab itu saya ingin sangat berkongsi dengan penonton, pendengar dan juga rakan-rakan di sini bahawa usaha ini perlu kita laksanakan dan usaha ini perlukan sokongan-dokongan daripada semua. Ya. Usaha ini sangat mudah, bukan memerlukan peruntukan yang besar. Kita tidak memerlukan angka peruntukan yang besar untuk jayakan Pintar 30. Kerana ia hanya menguruskan ataupun kita collaboratekan semua usaha, semua sumber yang sedia ada, yang telah pun tersedia dalam ekosistem untuk kita buat bersama. Kuncinya bersama. Kebersamaan itu akan menghasilkan satu impak yang besar kepada food security. Ya. Dulu kita katakan selalu bergerak selo-selo. Kita bersendirian. Kementerian Pertanian sendiri dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Sedangkan ada banyak faktor yang memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Dalam pertanian, faktor utama yang perlu kita perlukan ialah tanah, air. Dua-dua isu ni, sumber ini di bawah kawalan kerajaan negeri. Ya, betul. Kalau negeri bergerak sendiri, federal bergerak sendiri, maka sampai bila-bila pun masalah kecukupan makanan negara kita tidak akan dapat diselesaikan. Ya. Sebab itu kita cuba bawakan kedua-dua elemen penting ini bersama ke meja perbincangan. Bagaimana kita nak menyatukan usaha, bagaimana kita nak menyatukan sumber di bawah kawalan masing-masing, bergerak ke arah Pintar 30, bergerak ke arah penyatuan usaha dan juga tenaga dan sumber-sumber kewangan yang ada untuk kita menjayakan misi besar ini. Mencukupkan bekalan makanan untuk rakyat merupakan cabaran besar bagi kami di kementerian ini. Apatah lagi dalam keadaan saya katakan tadi global warming, perubahan cuaca, kita sentiasa dilanda dengan pelbagai bentuk bencana. Ya. Kadang-kadang macam setahun, 2 tahun lepas, kerugian akibat bencana yang disebabkan oleh perubahan cuaca nilainya jutaan, malahan ratusan juta ringgit. Kerugian bukan saja harta benda, malah nyawa juga. Ya. Jadi semua ini perlukan penelitian bersama. Bagaimana kita nak bergerak bersama supaya misi nasional ke arah keterjaminan makanan negara dapat kita junjung bersama. Ya. Jadi kita tak boleh biarkan ada komponen ataupun komuniti kita yang tidak cukup makan. Di Malaysia masih sudah ada elemen-elemen tidak sihat, malnutrition cukup tinggi sekarang di kawasan-kawasan bandar. Sebagai contoh di beberapa kawasan bandar utama, stunting cenderung cukup besar. Sekarang sehingga 28% daripada kanak-kanak kurang tinggi 2 inci kerana tidak cukup khasiat. Dan mereka terencat dari segi kognitif, pembesaran perkembangan otak mereka tidak begitu bagus disebabkan oleh sistem pemakanan dan kaedah pemakanan yang tidak betul. Jadi ini yang kita cuba selesaikan. Tetapi sebelum kita bergerak ke arah nutrition, kita kena pastikan kecukupan dahulu. So dalam konteks bekalan makanan, availability itu tanggungjawab utama kementerian kami. Ya. Sebab itu kita ingin menawarkan kerjasama dengan semua pihak supaya usaha ini dapat kita jayakan bersama. Biarlah kita mencipta nama bersama supaya akhirnya kita dapat membina sebuah negara bangsa kita yang maju, yang terkehadapan, yang mampu membawa misi madani ini ke satu tahap yang diinginkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan kerajaan kita. Bila Datuk sebut tentang kerjasama daripada semua pihak dalam usaha untuk menjayakan
Pintar 30 ini. Saya terfikir juga tu, adakah mudah sebenarnya bagi kementerian sendirilah dalam usaha untuk mewujudkan kerjasama itu, terutamanya bila melibatkan negeri dan peringkat persekutuan itu sendiri. Kadang-kadang kita lebih banyak dimainkan dengan sense of political sense ataupun sensasi-sensasi politik, perubahan perbezaan politik dan sebagainya. Jadi bagaimana kementerian melihat isu ini? Bagaimana nak menyelesaikan dan mewujudkan satu semangat kerjasama yang betul-betul jitu di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan? Kita sedar bahawa makanan adalah keperluan asas setiap rakyat, setiap kehidupan sebenarnya, baik manusia baik haiwan perlu makan ya. Dan dalam konteks energi, sumber energi utama ialah daripada makanan ya. Dia bercakap tentang keperluan makanan, energi, sepatutnya tidak ada faktor politik yang mengganggu gugat ya. Jadi kita ketepikan kefahaman politik ataupun blok-blok politik kalau ada dalam konteks kita menyelesaikan isu bekalan asas keperluan rakyat, iaitu makanan ya. Sebab itu negeri-negeri utama pertanian sebagai contoh negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis, Malah Selangor. Kalau kita lihat dari sudut politiknya, mereka tidak sama dari segi kepimpinan ataupun fahaman, tetapi negeri-negeri ini tetap akur bahawa negeri mereka memerlukan ataupun diperlukan dalam konteks menghasilkan makanan untuk orang lain. Kedah mempunyai 100,000 hektar sawah padi. Mereka menghasilkan 40% daripada keperluan beras negara. Kelantan ada sekitar 8,000 hektar, menghasilkan 10% keperluan beras negara. 70% daripada keperluan negeri. Selebihnya daripada Thailand. Sebab itu ramai orang Kelantan makan beras siam. Mereka selesa dengan beras siam. Saya katakan bahawa one day kalau tutup sempadan siam tu, 80% bekalan makanan Kelantan stop. Tidak ada sumber. Nak makan tom yum tak boleh. Serai tak masuk daripada siam. Jadi itu soal food security dan food sovereignty. Kalau ada pandemik, ada krisis di antara dua negara, tutup border, mereka tak akan benarkan produk mereka masuk negara kita. Maka waktu itu baru kita tahu bahawa kita kena hasilkan sendiri makanannya. Jadi jangan ambil mudah. Sekarang ni tidak ada apa-apa, kita mempunyai sumber yang banyak. Tetapi sekiranya ada berlaku keperluan insiden begitu, maka masa itu kita sudah terlewat untuk memikirkan, untuk memulakan usaha itu ya. Jadi cabaran banyak, tetapi setiap negeri ataupun setiap pihak yang terlibat perlu menyatukan usaha, membulatkan tekad bagaimana kita nak menyelesaikan isu ini, kerana ini misi besar. Di seluruh dunia sebenarnya makanan ini merupakan keperluan utama. Jadi tidak ada isu politik, tidak ada isu kaya miskin, semuanya makan dengan kadar yang sama. Kalau kita lihat dari segi kita ukur keperluan makanan di sudut PCC, per capita consumption ya. Ayam baik kaya baik miskin, keperluan sebut setahun 46 kilo. Daging sekitar 7 kilo seorang ya. Beras sekitar 79 kilo seorang. Itulah kadar yang perlu kita cukupkan untuk rakyat. Dan sekarang ini yang hanya mencapai 100% ialah ayam dan telur sahaja. Yang lainnya sekitar beras sekitar 65%. Kita membeli daripada luar negara 35%. Dan 35% itu equivalent tu 2 ke 3 bilion setahun. Membeli daripada Thailand, Vietnam, India dan sebagainya. Sekitar 800,000 metrik tan. Kita hanya mampu menghasilkan 1,6 juta metrik tan. Jadi ini yang sedang kita buat supaya kita dapat tingkatkan penghasilan dalam negara. Bukan sahaja kita cukup makan, petani juga dapat income yang lebih tinggi, lebih baik. Jadi inilah usaha-usaha yang sedang kita lakukan dalam pipeline di kementerian ini, dan memerlukan collaboration negeri, persekutuan, di antara kementerian, di antara pihak-pihak berkepentingan, kerana dalam soal makan tidak ada political border. Kita tidak ada mengambil kira faktor-faktor di luar daripada keperluan sebenar rakyat, iaitu keperluan nutrisi untuk rakyat. Dalam usaha untuk mencapai matlamat kerjasama itu juga, apa strategi yang akan dilaksanakan oleh kementerian bagi Pintar 30 ini tu? Kita sebenarnya menggerakkan semua sumber yang ada, whole of government approach. Sebab itu saya katakan kita mulakan di kementerian, daripada peringkat bawah sehinggalah ke peringkat yang paling atas. Kemudian kita bekerjasama dengan semua 26 kementerian, dan kita membawakan pihak-pihak berkepentingan lain, pihak-pihak GLC sebagai contoh. Pagi tadi saya ada session dengan Petronas. Sempat bersarapan dengan Vice President Petronas, bercakap tentang digital. Bagaimana Petronas sebagai sebuah
syarikat gergasi negara nasional juga mempunyai tanggungjawab. Walaupun mereka kebanyakan bisnesnya dalam ONG, mereka sebenarnya juga menghasilkan baja untuk kami. Urea yang dihasilkan oleh Petronas antara terbaik di dunia. Dan dalam pada mereka menghasilkan input pertanian, mereka juga perlu membawakan teknologi yang mereka miliki, business solution yang mereka ada dalam teknologi itu untuk kita transform sektor pertanian. Sebab kita nak membawakan generasi muda banyak terlibat dengan pertanian. Tanpa teknologi, mereka tidak akan masuk ke sektor ini. Betul. Dikatakan 3D atau 4D. Dan kita nak buang persepsi itu kerana pertanian adalah perniagaan, pertanian adalah sumber kekayaan dan pertanian juga mampu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada mereka. Tetapi dengan syarat penggunaan teknologi. Setakat ini respon daripada pihak-pihak yang telah pun di-approach oleh kementerian sendiri. Apakah mereka memberi reaksi yang positif? Sebagai salah satu contoh utama penting apabila kita berdepan dengan masalah bekalan ayam dan telur yang mahal. Punca utama ialah kerana makanan ayam itu diimport. Anak ayam atau DOC juga diimport. Jadi kita memikirkan kenapakah tidak kita menghasilkan sendiri jagung bijian. Kita mengimport sekitar 3 juta tan setahun dan nilai import kita sekitar 60.2 bilion setahun. Duit ini besar, saiznya sizable. Kalau kita boleh laburkan dalam negara kita, bayangkan dari segi multiplier effect kepada small economy ataupun grassroots negara kita. Kita bekerjasama dengan 12 syarikat GLC sawit. Okay. Kalau Datuk tahu, di Malaysia ada sekitar 6 juta hektar sawit dimiliki oleh syarikat gergasi di Malaysia. Dan kita sudah bawakan mereka ke meja rundingan. Semuanya mengatakan bahawa mereka bersedia untuk membantu kerajaan menyelesaikan isu food security melalui penanaman jagung bijian, memanfaatkan sebahagian daripada tanah pertanian mereka untuk dijadikan sebagai ladang jagung bijian dengan syarat kerajaan menyediakan ekosistem yang betul. Dan sekarang ini di Kementerian Pertanian kita sedang membina industri jagung bijian menjadi suatu arahan keputusan kerajaan untuk kita bangunkan. Tetapi berdasarkan kepada kajian oleh Mardi, tempoh masa yang diperlukan sekitar 15 tahun barulah kita dapat industrikan jagung bijian di Malaysia. Indonesia sudah memulakan tahun 1980-an. Mereka sekarang ni net exporter of green corn. Filipina dan Thailand juga. Mereka sudah next exporter. Artinya mereka sudah self-sustain kerana mereka bergerak tahun 80-an. Kita juga bergerak 80-an tapi kita stop kerana kita ada keutamaan lain waktu itu. Dan kita nak membangunkan semula dan kita telah memulakan usaha kecil ini sejak 2016. Kita sudah di pertengahan jalan. InsyaAllah 2033 kita sudah boleh ada industri jagung bijian sendiri. Itu satu contoh bagaimana kementerian cuba menyelesaikan isu struktural, isu asas dalam sektor pertanian. Kalau isu jagung bijian ini dapat kita selesaikan, kita jamin bahawa harga ayam, harga telur, bekalan ayam, bekalan telur negara kita akan stabil. Bila Datuk sebut hal jagung, saya teringat dulu kita ada ladang jagung tu di Perlis. Apa jadi sebenarnya? Kita pernah memulakan dulunya ladang tebu di Cuping. Kita gantikan dengan ladang jagung. Bijian. Itu ada usaha pilot yang dibuat ataupun exploration dibuat oleh syarikat FGV. Mereka dan juga GWG, mereka adalah antara champion dalam industri jagung bijian. Dan berdasarkan kepada pilot project kita buat, kita mampu kerana hasil jagung petan sudah mencapai 7 ke 8 metrik tan. Kalau kita dapat break even itu antara 7 ke 8, artinya profitable as compared to padi. Lebih baik daripada padi sebenarnya. Kalau padi sekitar 4 tan, 5 tan, harganya sama 1,200. Dan sekarang harga jagung bijian dunia 1,800, 1,600, melebihi harga sawit. Sebab itu tokey-tokey sawit dia tertarik apabila ada inisiatif ini. 10% of their land daripada 6 juta, kita ada 600,000 hektar. Kalau kita boleh produce 5 tan per hektar, kita sudah dapat lebih daripada 3 juta tan yang kita perlukan dalam 15 tahun. Jadi usaha ini perlu istiqamah. Jadi kita akan teruskan, tetapi pintar itu akan memastikan program ini dapat kita jayakan dengan kerja bersama semua pihak yang berkepentingan. Okey, Datuk, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti
Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insyaAllah masih lagi ada masa untuk saya lontarkan beberapa lagi persoalan-persoalan menarik untuk saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu Datuk Badrul Hisham Muhammad, Timbalan Ketua Seusaha Pembangunan di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, dan kita masih lagi bercakap tentang Pintar 30 memacu sektor agro makanan. Kita lihat buat kali terakhir. Okey, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan kita masih lagi bercakap tentang Pintar 30 memacu sektor agro makanan. Baik, Tok. Banyak Datuk sentuh tentang padi, banyak. Kita juga nak tahulah tentang rumutan yang dibangkitkan sekarang ini tentang masalah bila bercakap tentang kekurangan bekalan, terutamanya ada yang menyentuh tentang telur, tentang daging, ikan dan sebagainya. Jadi apa yang diletakkan di dalam Pintar 30 supaya semua masalah kekurangan ini dapat diatasi sebenarnya? Macam saya katakan tadi, apabila kita mengukur tahap bekalan dalam negara, kita melihat dari sudut penggunaannya, per capita consumption. Setiap rakyat memerlukan berapa banyak komoditi makanan tertentu. Di Malaysia, kita menitik beratkan kepada 8 komoditi utama. Beras, ayam, telur, daging, ikan, susu, sayur dan buah. 8 ini kita pastikan tidak ada gangguan. Beras, kita menghasilkan 65% dalam negara, dan kita import 35%. Ya. Harga beras ditetapkan RM2.60 setiap kilo, jadi rakyat mampu membeli beras putih. Ya. Dan kalau mereka berhasrat untuk makan beras siam, beras wangi dan sebagainya, mereka perlu membayar lebih. Sama juga highway, jalan ada. Kalau nak laju, gunalah highway, kena bayar tol. Itu saja bezanya. So, pilihan di tangan rakyat. Ya. Ayam, kita sebenarnya sekitar 100% production. Setiap bulan, saya ambil ukuran bulan, setiap bulan kita hasilkan sekitar 69 juta ke 75 juta ekor ayam di Malaysia. Kita ada lebih kurang 3,400 ladang ayam, besar kecil. Jadi sebenarnya kita ada kapasiti yang cukup menghasilkan ayam untuk setiap rakyat. Dan setiap rakyat negara kita memerlukan 46 kilo ayam setahun. Paling banyak di dunia. Kerana kalau di Europe, mereka hanya menggunakan sekitar 13 ke 15 kilo sahaja setahun. Di Malaysia 46. Kerana rakyat kita cukup suka makan ayam. Ya, produk-produk hiliran ayam, mereka menjadi kegemaran anak muda. Daging, kita masih bergelut dengan ketidakcukupan. 20% saja kita hasilkan dalam negara kerana kita disadvantage dari sudut cuaca. Lembu kita KK, Kelantan, Kedah Kelantan, ini kecil. Seekor lembu sekitar 300 kilo sahaja dan hanya sekitar 150 ke 200 kilo saja daging. Jadi population daging lembu dalam negara sekitar 750,000 ekor. Jadi tidak cukup untuk membekalkan sumber protein yang cukup untuk rakyat. Jadi kita terpaksa mengimport. Dan importation daripada 21 buah negara seluruh dunia, ladang-ladang halal, loji-loji daging halal di seluruh dunia yang kita bawakan, termasuk daripada India. Kita khawatir kualitinya tidak seperti yang kita inginkan, kerana rakyat kita suka beli, ataupun tendensi rakyat untuk membeli makanan yang murah, harga rendah. Jadi biasanya dia akan kompromis dari segi kualiti. Yang ini yang kita nak jaga, kerana kita nak membina sebuah negara bangsa yang bijak, yang mampu mencipta teknologi. Jadi you are what you eat. Kita kena pastikan pemakanan kita betul, barulah kognisi kita betul, dan akhirnya kita mampu menjadi cerdik pandai yang mampu menghasilkan teknologi baru untuk negara. Ikan kita 90% lebih. Laut kita dikelilingi oleh laut. Kita tidak masalah bekalan ikan. Isunya ialah ikan yang ada di daratkan negara kita banyak dicuri oleh negara yang lain. Di perairan kita banyak pencerobohan berlaku. Jadi enforcement kena kita tingkatkan supaya sumber khazanah kita dapat ditangkap oleh rakyat kita. Kita ada sekitar 100,000 nelayan di seluruh negara, dan kita menjaga nelayan ini kosnya besar kepada rakyat, termasuk memberikan allowance sara hidup nelayan. Jadi ini pelaburan besar 150 juta setahun dilaburkan oleh rakyat untuk memberikan allowance sara hidup, untuk pastikan nelayan kekal dalam industri dan mereka mampu menangkap ikan, menghasilkan sumber protein untuk rakyat. Susu kita sudah sekitar 60%. Kita cukup bagus kemajuan dari sudut
sudut dairy industri di Malaysia. Sayur buah tidak ada isu sangat kerana kita ada pilihan. Kubis, ada yang makan kubis, cabbage, ada yang makan sawi, ada yang makan kacang panjang. Mereka boleh memilih. Jadi itu tidak ada isu sangat. Kecuali sedikit sebanyak isu tomato, lebihan. Kalau musimnya cukup menjadi dan tidak ada market yang dapat menampung penawaran. Jadi akhirnya kita terpaksa mencari solution lain, menggerakkan industri hiliran, membuat sos, membuat paste supaya mereka dapat pendapatan lain daripada penghasilan sayur ataupun tomato tadi. Cili kita masih mengimport daripada Thailand, Vietnam cili merah especially kita memerlukan sekitar 70,000 tan setahun kita import daripada negara-negara tersebut. Jadi ada bekalan, ada sebahagian ditampung dalam negara, sebahagian daripada diimport. Harganya itu yang menjadi persoalan. Dan harganya banyak bergantung kepada cost of production, cost of doing business. Dan rakyat kena faham, kita tak boleh sepanjang masa menjual pada harga yang sama. Kerana kos menghasilkan komoditi itu berbeza di antara minggu ke minggu, bulan ke bulan, bergantung kepada sumber asas dia. Saya nak tanya satu persoalan juga yang dimainkan di luar sana, terutamanya dalam media sosial. Bila Datuk sebut tentang masalah kekurangan ayam, telur, daging khususnya lah, ikan mungkin tak jadi, bukanlah merupakan satu masalah yang mungkin begitu serius. Tapi ada yang mengatakan bahawa bila Datuk sebut tentang enforcement tadi, tentang cost of production dan sebagainya, tentang harga yang tidak menentu, ada kala naik, ada kala turun, dikatakan bahawa ada semacam kawalan tertentu daripada sindiket-sindiket tertentu. Ada yang mengatakan bahawa seolah-olah ada unsur-unsur kartel sebenarnya yang memainkan peranan, yang menentukan, yang mengakibatkan penentuan kepada harga sumber-sumber makanan ini. Sejauh mana betul ataupun tidak? Isu lama yang agak sensitif. Ya dan tidak. Jawapan saya yes and no. Kartel ni dia bergantung kepada pemahaman kita tentang bagaimana kita melaksanakan perniagaan. Saya bagi satu contoh. Waktu saya mula-mula masuk ke Kementerian Pertanian, waktu itu kita panggil MOA. Isu kartel ini dimainkan dengan cukup besar, dengan cukup banyak. Kerana untuk mengimport daging dari luar negara masuk ke negara kita memerlukan AP. Dan AP ini hanya diluluskan bagi kepada orang-orang syarikat tertentu yang layak, yang memenuhi kriteria. Waktu itu ada sekitar 180 syarikat diberikan AP. Tetapi daripada 180 hanya 11 syarikat yang membawa masuk daging dalam jumlah yang signifikan. Kartel, dikatakan kartel. 11 syarikat ini sahaja yang mampu atau boleh yang mengawal pasaran. Apabila kita masuk deeper, kita pergi jauh menerobos ke dalam sistem dan kita saya sendiri bersama dengan pasukan pergi ke negara India, bertemu dengan player-player besar, berdialog dengan mereka. Dan kita memahami bahawa untuk membina bisnes ini memerlukan pelaburan besar, memerlukan perencanaan yang cukup rapi dan memerlukan market yang secure. Jadi those people yang terlibat dalam industri ini sudah melaburkan pelaburan yang besar. Mereka sudah mendapat jaminan bekalan cukup baik daripada pembekal dengan bayaran. Kadang-kadang mereka bayar forward payment, mereka bayar dahulu, advance dahulu, 3 tahun, 4 tahun, kontrak 10 tahun untuk memastikan bekalan sustainable dan mereka dapat cap daripada harga yang sama. Jadi mereka secure market supply dan untuk memenuhi demand di negara kedua, dari bekalan dari negara sumber kepada negara pengguna sudah secure. Maka bila mereka sudah ada agreement begitu, mereka bertahan 10 tahun, 15 tahun. Dan player baru sukar nak masuk. Kerana market sudah pun ditentukan berdasarkan bekalan agreement tadi. Jadi kalau nak katakan kartel, yes. Kalau nak kata bukan, ya, bukan. Yes or no. Bergantung kepada bagaimana kita melihat business arrangement itu. Jadi sekarang ini tidak ada lagi AP. Liberalize. Kerajaan buka semua. Jadi kalau Datuk pun berminat nak jadi export importer, boleh. Tetapi dengan syarat mampu atau tidak deal dengan pembekal di sana dan mencari pasaran di sini. Kerana pelaburannya bukan kecil. Besar. Satu kontena memerlukan sekitar 500-400 ribu. Satu kontena. Dan memerlukan storage yang besar untuk simpan. Kalau tidak, berbau daging itu. Jadi itulah antara perkara yang kita kena faham. Dan ingat, di Malaysia ada MyCC. Satu agensi kerajaan yang mengawal persaingan. Jadi, persaingan sihat saja dibenarkan di Malaysia. Jadi, kalau ada elemen of anti persaingan, maka
pihak yang berkenaan akan menyiasat dan kalau terbukti salah maka tindakan akan diambil. Betul. Tinggal 3 minit saja lagi. Masa begitu cepat berlalu sebenarnya, Datuk. Saya tak puas lagi. Tapi di penghujung 3 minit masa yang diberikan kepada kita ni, apakah Datuk yakin bahawa Pintar 30 ini akan dapat dilaksanakan dengan jayanya? Walaupun kita tahu bahawa sebelum ini ada juga program-program yang diperkenalkan tetapi dikatakan mati di separuh jalan dan sebagainya. Jadi keyakinan daripada Datuk Badrul Hisham sendiri berkaitan dengan Pintar 30 ini di penghujung ruang bicara. Ya, sekali lagi saya nak lahirkan rasa keyakinan saya cukup tinggi sebab program ini cukup mudah. Memahami konsepnya, bila kita faham konsep, kita faham aspirationnya, maka nak melaksanakan cukup mudah. Hanya mobilization of effort sahaja, kita combinekan usaha, kita satukan niat, satukan tekad, maka kita boleh laksanakan. Masalah kita ialah bagaimana kita nak merobohkan tembok keegoan itu. Kerana kita merasakan kita dah yang terbaik, mereka kurang baik. Jadi kita nak jadikan ini sebagai satu usaha concerted effort, semuanya baik-baik untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Dan sebab itu kita mensasarkan pada tahun ini akan ada collaboration dengan 4 kementerian, 2 syarikat GLC dan 2 syarikat swasta untuk kita mulakan tahun pertama Pintar. Kementerian Peladangan dan Komoditi yang diteraju oleh TPM yang menjaga food security. Kemudian kita ada Kementerian Pembangunan Desa dan Wilayah yang mempunyai dana yang besar dan mereka adalah agro-based ekonomi. Ekonominya berasaskan kepada agriculture. Peruntukan 15 bilion. Mereka mempunyai banyak tanah-tanah rancangan yang boleh kita gunakan untuk menjayakan program Pintar. Kita ada MOSTI yang mempunyai dana research yang besar dan universiti juga bersedia berkolaborasi dengan kita. Khazanah saya sebutkan tadi, Petronas juga in the pipeline dan FGW yang sudah memulakan usaha penanaman jagung bijian di Cuping. Dan juga mereka ada agreement yang besar dengan Balakna, sebuah syarikat pelaburan daripada Middle East yang dikatakan akan melaburkan sekitar 4.5 bilion untuk membangun industri dairy tenusu negara, lembah tenusu negara di utara Semenanjung. Jadi ini antara perkara yang Pintar akan masuk dan jayakan pada tahun ini sebagai tahun pertama pelancong. Dan sebab itu kita akan bergerak sehingga mencapai hasrat 2030, menyokong dasar agro makanan negara, mempertingkatkan sektor makanan, meningkatkan keterjaminan makanan negara melalui kerjasama semua pihak. Concerted effort, shared responsibility. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Badrul Hisham Mohamad, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Banyak lagi sebenarnya yang ingin kita kongsikan. Tapi ini bukan kali terakhir lah tu ya untuk bersama kami di ruang bicara ini, dan saya juga cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk Badrul, dan kita harap banyak lagi persoalan-persoalan menarik di masa-masa yang akan datang. Kita juga nak buat follow up sebenarnya tentang Pintar 30 ini dan sejauh mana kejayaan yang telah pun dicatatkan selepas ini, dan ini juga merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat jelata bila kita bercakap tentang food security di negara kita ini. Dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara, dan jangan lupa kami juga selalu berjanji dengan anda yang sentiasa kami tepati. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.